Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidna ilma. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan kesempatan untuk hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sama-sama mendirikan solat maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan Allah Subhanahu wa taala menilainya sebagai satu daripada amal-amal soleh. Mudah-mudahan dengan amal soleh yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan memandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga-Nya. Di tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya sentiasa memandang, wal tanzur nafsun, memandang kepada diri yang ada pada diri kita ini. Apakah persediaan yang kita buat untuk kita menghadapi hari esok, iaitu hari akhirat? Bagaimanakah bekalan? Apakah kita telah bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah Subhanahu wa taala menyeru sekali lagi, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita lakukan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini adalah ayat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sentiasa bermuhasabah diri. Sentiasa perlu kita ingatkan diri kita tentang kehidupan dunia yang sementara ini, yang mana kita ada kehidupan yang lebih kekal, dan itu adalah matlamat kita, iaitu kehidupan akhirat. Maka perlu kepada kita menyediakan diri kita dengan bekalan-bekalan supaya hari akhirat kita berada dalam keadaan yang mendapat rahmat serta redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyambung perbincangan kita berkaitan dengan himpunan kisah benar tapi pelik. Dan kita dah baca beberapa kisah sebelum ni. Kita dah baca kisah bagaimana iman seorang pemuda. Kemudian kita telah lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang sahabat yang mana bila mana meninggal dunia syahid dalam peperangan, jenazahnya dikerumuni oleh lebah sehingga tidak dapat diambil oleh musuh-musuh Allah. Dan kita juga telah baca berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Dan sebelum tu kita baca tentang Dha' yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya adalah kisah-kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW sebagai pengajaran dan pedoman dalam kehidupan kita,
Dan pada malam ini kita akan baca berkaitan dengan kisah seorang tabi'in. Siapakah tabi'in ini? Tabi'in ini adalah mereka-mereka yang hidup selepas zaman para sahabat. Kalau sebelum ini kita terangkan siapakah sahabat. Sahabat mereka yang hidup pada zaman Nabi dan bertemu dengan Nabi SAW, kemudian beriman dengan Nabi SAW, kemudian meninggal dunia dalam keadaan mereka ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka golongan ini disebut sebagai sahabat. Dan selepas kehidupan sahabat disebut sebagai kehidupan para tabi'in. Siapakah tabi'in? Tabi'in ini adalah mereka-mereka yang pernah bertemu dengan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka yang hidup selepas zaman sahabat, selepas kewafatan Rasulullah SAW, dan mereka ini bertemu dengan sahabat Nabi SAW dan beriman dengan Allah SWT dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis bahawa sebaik-baik kurun adalah kurun aku, dan kurun yang datang selepasku, dan kurun yang datang selepasku, dan kurun yang datang selepasku. Maksudnya ini adalah kurun-kurun yang terbaik dalam kehidupan manusia, yang disebut sebagai zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, iaitu lebih kurang dalam 300 tahun selepas wafat Rasulullah SAW, iaitu umat yang paling baik atau hamba Allah SWT yang paling baik yang ada di muka bumi, yang kata Nabi adalah kurun-kurun tersebut, yang mana kehidupan mereka ini, kalau kita baca sejarah kehidupan mereka, kita akan dapat lihat keajaiban bagaimana keimanan, bagaimana pengorbanan mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana mereka ini begitu tekun dan lurus dalam berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pada malam ini kita akan bincangkan dan kita akan baca berkaitan dengan seorang tabi'in yang bernama Shuraih ini merupakan seorang tabi'in yang pernah bertemu dengan para sahabat Rasulullah SAW, antaranya adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan beliau mempunyai kepintaran yang tinggi dan mempunyai keberanian yang tinggi, dan juga merupakan seorang yang sangat adil, sehingga dilantik oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai hakim pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan lihat bagaimana Shuraih ini dalam kehidupannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Shuraih bin Al-Haris. Suatu hari Shuraih ini bertemu dengan Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kita tahu Sayyidina Umar ini merupakan khalifah yang kedua selepas daripada Abu Bakar As-Siddiq. Merupakan seorang yang sangat tegas, seorang yang bila mana berhadapan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maksudnya sangat tegas. Seorang yang bukan sahaja ditakuti oleh manusia, bahkan jin dan syaitan pun takut. Sehingga ada hadis yang menyatakan kalau Sayyidina Umar lalu pada satu-satu jalan, bergelimpangan para syaitan dan jin ni lari lintang-pukang, tak nak bertemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dan Sayyidina Umar ini mempunyai banyak karamah. Antara karamah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, suatu hari Amr bin Al-As dihantar ke Mesir. Bila mana dia sampai di Mesir ini mereka ada satu keadaan yang syirik kepada Allah SWT, terutamanya bila mana air sungai Nil kering. Kan, air sungai Nil bila mana kering, orang-orang Mesir pada zaman itu dia akan buat suatu pemujaan, yang mana dia akan cari perempuan yang paling cantik daripada anak dara suti, dan dia akan sembelih dan dia akan campakkan ke dalam sungai Nil. Maka bila Amr Al-As datang ke Mesir, dia melihat benda ini bertentangan dengan akidah seorang Islam, yang mana kita perlu yakin dan percaya kebaikan, keburukan itu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Amr bin Al-As dihantar surat kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dia kata sungai ini kering dan dia tak akan keluar mengalir, melainkan perlu ada satu pemujaan yang dibuat oleh orang-orang Mesir dengan mencari perempuan yang paling cantik daripada anak dara suti, disembelih kemudian dicampakkan, baru Nil ini mengalir. Maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab menulis satu surat
daripada Madinah ketika itu, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia katalah ini Amirul Mukminin memerintahkan supaya Nil ni keluarkan air. Maka dia kata bawa surat ni dan campakkan di dalam sungai Nil. Maka bila mana surat yang ditulis oleh Sayyidina Umar ini sampai ke Mesir dan dicampakkan ke dalam sungai Nil, langsung Nil tu keluarkan air. Kan? Itu antara karamah yang ada pada Sayyidina Umar. Seorang yang sangat tegas. Kebanyakan orang semua takut dengan Sayyidina Umar, tapi tidak pada Syuraih. Apa yang berlaku? Suatu hari Amirul Mukminin, dia kata apa? Amirul Mukminin tidak berhak memulangkan kuda dalam keadaan tempang, sedangkan tuan mengambilnya dalam keadaan yang baik, maka seharusnya dikembalikan dalam keadaan yang baik pula. Mungkin pada ketika itu Amirul Mukminin ini menyewa ataupun mengambil kuda ke milik daripada Syurah ini untuk digunakan dalam urusan kerajaan. Maka bila mana dipulangkan kuda ini, dipulangkan bukan dalam keadaan ketika mana dia ambil. Katalah kita sewa kereta, kerajaan sewa kereta daripada kita, kemudian kereta tu elok kita hantar, bila dia hantar semula kepada kita kemek ataupun tayar pancit ke, kurang minyak ke, maka ketika itu Syurah ini bersuara kepada Amirul Mukminin. Berani. Bukan sebarang orang Amirul Mukminin ni, Sayyidina Umar, tetapi beliau mengatakan Amirul Mukminin tidak berhak memulangkan kuda dalam keadaan tempang. Tuan mengambilnya dalam keadaan yang baik, maka seharusnya dikembalikan dalam keadaan yang baik dulu. Maksudnya dia mempertahankan hak dia walaupun dengan seorang Amirul Mukminin. Tak kisahlah cakap dengan siapa pun, tapi bila hak, dia perlu menegakkan hak dia. Ambil dalam keadaan yang baik, mesti pulangkan dalam keadaan yang baik. Demikianlah dengan jelas dan penuh keyakinan seorang tabi'in membuat keputusan dalam perselisihan yang melibatkan Khalifah Islam Umar Al-Khattab dengan seorang awam. Maksudnya bukan hak dia, tetapi hak seorang awam. Mana dia memperjuangkan hak awam ni? Dia kata kalau dah ambil elok, pulangkan dalam keadaan yang elok. Berhadapan dengan seorang ketua negara pada ketika itu. Kes ini bermula apabila kuda yang dibeli oleh Khalifah menjadi tempang setelah digunakan. Tabi'in yang dimaksudkan ialah seorang lelaki berketurunan Yaman. Maksudnya Syurah ini dia dari Yaman. Dia bukan orang asal Madinah ataupun asal daripada Hijaz. Daripada kabilah Kindah, Syuraih bin Al-Haris. Beliau tidak pernah dikenali sebelum itu dalam kalangan penduduk Madinah. Sebelum kes itu dia tak pernah dikenali. Kini membuat keputusan yang membingungkan Khalifah. Meskipun beliau tidak berkesempatan bertemu dengan Nabi SAW, namun keikhlasannya memeluk Islam disertakan dengan pengalamannya ketika berada pada zaman jahiliyah sebelumnya menjadikan beliau seorang yang sangat memahami selok-belok dan asal garam kehidupan. Maksudnya bila kita dengar permulaan yang dia mula ini, kita tahu bahawa Syurah ini merupakan seorang yang tegas dan seorang yang adil, seorang yang perlu, maksudnya kalau hak orang tu perlu dipulangkan pada hak tu, walaupun orang tu adalah orang awam, walaupun dia berhadapan dengan seorang raja ataupun khalifah. Maka dengan keberanian dia ini dan kebijaksanaan dia ini dalam mengendalikan kes yang rumit itu menjadikan dia masyhur. Sehinggalah dengan kebijaksanaan dia ini, Sayyidina Umar bin Al-Khattab telah melantiknya menjadi hakim di Kufah. Maka dengan kerana berani, dengan kerana keadilan, dengan kerana agama yang ada pada dirinya, maka Khalifah Amirul Mukminin ketika itu, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ambil dia dan dihantar ke salah satu daripada negara Islam yang ada ketika itu, iaitu di Kufah. Kufah ni dah dalam kawasan Iraq kan, Kufah, Basrah. Maka dilantik dia menjadi hakim bagi negeri Kufah. Ternyata pemilihan Sayyidina Umar itu merupakan firasat yang tepat apabila semua khalifah yang datang selepasnya hingga ke zaman permulaan Bani Umayyah dan Bani Muawiyah radhiyallahu anhu terus mengekalkan Syuraih radhiyallahu anhu sebagai hakim tertinggi mahkamah. Maksudnya dia bukan sekejap, kerana kebijaksanaan, kerana keadilan, kerana agama yang ada pada dia, kerana ketegasan dia dalam beragama, maka bukan sahaja pada zaman
Khalifah Sayyidina Umar, bahkan selepas tu datang Sayyidina Ali, datang terus sampai kepada zaman pemerintahan Muawiyah, dia tetap dikekalkan menjadi seorang hakim. Nanti kita akan tengok apa kisah-kisah dia. Okay. Beliau diamanahkan memegang jawatan itu selama kira-kira 60 tahun. 60 tahun jadi hakim. Masya Allah, tabarakallah. Maksudnya benar-benar dipercayai oleh setiap khalifah yang ada. Beliau telah memutuskan hukuman secara adil, tidak berat sebelah dan saksama. Tidak kurang pula keputusan yang dibuat itu menyebelahi orang awam, sekalipun pendakwaannya ialah orang-orang bangsawan yang mempunyai kedudukan mulia. Dia tak kisah siapa pun yang teraniaya, maka dia akan berikan keputusan yang adil walaupun kes itu di antara orang awam dan bangsawan. Kalau kemenangan ataupun hak itu milik orang awam, walaupun bertentangan dengan bangsawan, maka dia akan beri hak orang awam tersebut. Bukan senang nak dapat hakim macam ni kan. Maha suci Allah yang maha hebat. Maksudnya didatangkan orang-orang tokoh-tokoh yang begini supaya menjadi pedoman sebagai petunjuk kepada mereka-mereka yang hidup selepas zaman daripada dia. Tokoh-tokoh yang hebat, yang bila mana kita baca tentang kehidupan mereka, kita lihat bahawa dengan agama yang ada, pendirian agama yang ada, takutkan akhirat Allah Subhanahu wa taala, maka dia meletakkan keadilan sebagai timbangan dalam meletakkan sesuatu keputusan. Kemudian dia menceritakan antara kes yang besar yang pernah Shuraih ini jadi hakim. Dia kata kat sini, antara kes yang turut mendapat perhatian hingga ke hari ini. Sampai hari ini orang kalau bicara tentang hakim yang adil, maka orang akan mengambil kisah Shuraih ini sebagai contoh. Terutamanya dalam buku-buku perundangan. Kalau kita baca tentang kisah-kisah perundangan kehakiman, maka kisah Shuraih ini adalah kisah yang sangat masyhur. Bukti bahawa Islam itu adalah agama yang adil. Bila mana dalam meletakkan sesuatu keputusan, bangsawan ke, VVIP ke, orang awam ke, dia tak akan menyebelahi. Antaranya adalah satu kes. Dia kata dekat sini, yang menjadi perhatian hingga ke hari ini adalah dakwaan Khalifah Islam keempat, iaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Masa zaman Ali bin Abi Talib berlaku satu masalah, berlaku suatu pertuduhan yang perlu kepada dibawa kes ini ke mahkamah. Bukan orang biasa, tapi maksudnya khalifah. Kan kita tahu selepas Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, selepas Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika itu menjadi khalifah bagi umat Islam. Dalam satu kes, iaitu ada pendakwaan daripada seorang Yahudi. Seorang Yahudi ini dia dakwa bahawa, dia kata Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah mendakwa seorang Yahudi mengambil baju besinya yang keciciran. Sayyidina Ali suatu hari baju besi milik dia tercicir. Kemudian baju besi Sayyidina Ali yang dipakai ketika mana peperangan itu diambil oleh seorang Yahudi. Maka ketika itu Sayyidina Ali mendakwa. Dia bawa, dia kata ni Yahudi ni telah mengambil baju besi yang. Maka Yahudi ni tak mengaku. Bila tak mengaku, dia perlu dibawa kepada pengadilan. Maka ketika itu, apabila kes itu diadili dan hakim ketika itu adalah Shuraih, dia berkata, wahai Amirul Mukminin, saya yakin bahawa Amirul Mukminin tidak berbohong, namun pengadilan Islam menetapkan setiap pendakwa agar mengemukakan dua orang saksi. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Dia kata saya tak pernah risau, kita tak pernah rasa maksudnya ada sanksi kepada Amirul Mukminin, kan, kepada Sayyidina Ali yang mana merupakan pemuda ahli syurga, yang Nabi SAW mengatakan Ali di dalam syurga. Tetapi dalam agama kita, bila mana kita mendakwa seseorang, maka wajib bagi kita mendatangkan dua orang saksi, walaupun siapa keadaan orang tu. Itu yang ada dalam agama kita. Dia tidak maksudnya peribadi ataupun perwatakan seseorang tidak boleh menyebabkan, oh tak apalah, kau ni adil, kau ni imam, oh kau ni menteri, tak apa, tak payah datangkan saksi pun tak apa, kita terima sebab kau ni memang orang yang jujur. Dia tak begitu. Dia bercakap dengan Ali radhiyallahu taala anhu, wahai Amirul Mukminin,
aku tak pernah saksi dengan kejujuran. Maksudnya memang betul, kalau kau cakap tu betul. Tapi dalam agama Islam, bila mana seseorang itu mendakwa seseorang, maka wajib bagi dia datangkan 2 orang saksi. Allahu Akbar. Begitu tegas dia dalam agama. Sebab yang berhadapan dengan dia adalah Yahudi. Kita mungkin boleh kata, ini Tok Imam ni Masya Allah, Tabarakallah, bagus apa semua, kan? Tapi dalam Islam, kau Tok Imam ke, kau siapa sekalipun, maka bila mana dakwa seseorang, bawa mana saksi. Maka ketika itu Ali menyahut. Maka kata Sayyidina Ali, ya, bersama saya Qambar, pembantu saya, dan Al-Hasan, putera saya, sebagai saksi. Dia kata ada saksi yang melihat bahawa baju besi itu adalah milik aku. Aku datang bawa. Yang pertama Qambar, iaitu pembantu dia, iaitu hamba dia. Dan seorang lagi anak dia yang bernama Hasan. Dan Hasan ni pun bukan sebarang orang. 2 orang kan cucu Nabi Hasan dan Husain, yang mana juga dijanjikan dengan syurga. Bila janji syurga ni bukan orang biasa. Bukan orang yang ditohmah tentang dia punya siqah. Siqah ni kepercayaan orang kepada dia. Bukan orang yang kenal erti membohong. Bukan orang yang kenal erti menipu. Bukan orang yang dikenali sebagai orang yang menzalimi orang. Maka dia datangkan 2 orang saksi. Tapi tengok macam mana Shuraih ini dalam memberikan keadilan kepada semua. Dia kata apa? Jawab Shuraih, maaf Amirul Mukminin, Islam tidak membenarkan anak sebagai saksi. Allahu Akbar. Betul kau bawa saksi, tapi dalam agama kita, bila mana pendakwaan, setiap orang yang mempunyai hubung kait yang rapat, anak, cucu, maka dia tak boleh menjadi saksi kepada sesuatu kes. Allah. Kan? Maka ketika itu kita tengok pula bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Adakah dia kata, aku Amirul Mukminin, aku ahli syurga, takkan aku nak nipu? Ini anak aku, Hasan, Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takkan kami nak menipu? Dia bukan sebab itu. Tetapi bila mana dikatakan itu adalah hukum yang ada dalam agama Islam, maka khalifah ketika itu, dia kata khalifah Islam ketika itu hanya mampu bertasbih dengan subhanallah apabila mendengar jawapan yang ringkas tetapi bermakna. Allahu Akbar. Khalifah pun jadi berlapang dada. Bila kata tentang agama, maka dia fight. Okey, tak apa, aku salah. Allahu Akbar. Kan? Ada ke lagi orang hidup zaman yang begini, pada berpegang kepada agama, sama ada seorang pemimpin ataupun seorang hakim, ataupun maksudnya menerima bila mana Islam kata begitu, bukan sebab seseorang tapi sebab agama. Semua orang maklum bahawa Hasan dan Husain telah dinobatkan sebagai ketua pemuda ahli syurga di hari akhirat kelak. Apakah orang berilmu seperti Shuraih tidak mengetahui hakikat ini, atau dia mempunyai kepentingan tertentu? Bukan dia tak tahu, kan? Kalau tak perlu kepada 2 orang saksi pun dia tahu Sayyidina Ali ini bukan seorang yang menipu dalam berkata-kata, dan orang yang tidak menzalimi orang, orang yang tak makan harta orang. Dan bila mana diminta bawa saksi, datangkan Hasan sebagai bukti. Dan bukan dia tak tahu yang Hasan ini juga adalah orang yang terpuji di kalangan para pemuda yang ada. Tetapi bagaimana Islam menetapkan setiap pendakwaan perlu kepada saksi, dan saksi itu bukan daripada kaum kerabat, maka ketika itu kedua-duanya berlapang dada. Tidak sama sekali kerana hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Nabi-Nya adalah sesuatu yang tidak boleh diubah sesuka hati. Itu prinsip dia. Bukan datang daripada diri dia. Dia tak ada kepentingan apa-apa. Tapi bila Quran yang suruh, maka ketika itu dia perlu ikut apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tengok apa natijah daripada perkara ini, tuan-tuan. Bila mana orang yang berpegang kepada agama dan melaksanakan agama dengan sepenuh hatinya, maka ketika itu walaupun ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah disepakati oleh semua umat Islam, tetapi perjalanan pentadbiran di dunia mestilah berdiri selari dengan kaedah-kaedah yang digariskan. Penyaksian dalam Islam tidak boleh disokong oleh kaum keluarga bagi mengelakkan berlakunya berat sebelah. Maka itu yang dipegang oleh Shuraih. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu akur dengan keputusan hakim, kerana baginya keputusan hakim perlu dihormati dan tidak boleh dipertikaikan. Dia pun, Ali pun bukan sebarang orang, seorang pemerintah ketika itu.
seorang pemimpin yang terbesar bagi umat Islam, maka bila mana dia tak dapat mendatangkan 2 orang saksi, maka ketika itu apa yang diputuskan oleh mahkamah maka dia terima. Maka ketika itu di luar jangkauan para pemerhati, Yahudi yang tadi didakwa akhirnya mendedahkan bahawa baju besi itu sememangnya milik Ali yang ditemui tercicir, dan akhirnya kerana keadilan yang ada, beliau terus mengangkat syahadah di hadapan para orang yang ada pada hari itu, dan dia memulangkan balik kepada Sayyidina Ali. Allahu Akbar. Tengok tuan-tuan, bagaimana dengan uslub ini saja boleh menyebabkan seorang Yahudi mendapat hidayah. Kerana apa? Kerana keadilan Islam. Islam tidak mementingkan aku Yahudi, ini pemimpin, orang yang paling baik, tetapi bila mana dalam keadilan kena adil dan saksama, dan akhirnya ini yang menjentik hati Yahudi ini untuk memeluk Islam kerana keadilan yang ada. Allahu Akbar. Maka dengan itu dia kata beliau akhirnya mengisytiharkan pengislamannya di hadapan khalayak selepas melalui pengalaman peribadi menyaksikan keadilan Islam, bahawa tiada siapa yang akan teraniaya di bawah naungan Islam. Itu kisah yang pertama. Kemudian yang kedua dia kata di sini, demi keredoannya datang pula satu hari. Itu berkaitan dengan orang lain. Ini cerita dia dengan keluarga dia pula. Dia kata suatu hari seorang anak lelaki Syuraih meminta beliau membuat keputusan tentang perselisihannya dengan teman-teman. Kan Syuraih ni ada anak, jadi anak dia tahu ayah dia hakim, maka bila ada berlaku perselisihan ada satu benda yang tak settle, maka dia minta ayah dia ni jadi hakim untuk menetapkan dia punya keputusan atas apa yang diperselisihkan. Syuraih menyuruh anaknya memanggil teman-temannya itu. Setelah kedua-dua pihak membuat penjelasan masing-masing, kan bila mana dalam pendakwaan ni mesti ada penjelasan lah, kita nak dengar penjelasan daripada kedua-dua belah pihak. Maka Syuraih memutuskan keputusan yang menyebelahi teman-teman anaknya. Bila mana dia dengar, akhirnya dia tahu bahawa anak dia ni tak bersalah. Maksudnya kemenangan bukan berpihak kepada anak dia, tapi adalah kepada teman-teman anak dia. Maka dia memberikan keputusan bahawa kawan-kawan anak dia ni yang betul. Maka ketika itu, keputusan itu menyebabkan anaknya berasa dirinya dipermainkan. Sampai anak dia kata, aku ni anak hakim pun bila buat macam tu seolah-olah ayah dia ni mempermainkan dia. Hakim yang mulia ini berkata kepada anaknya, wahai anakku, demi sesungguhnya engkau lebih kusayangi daripada dunia dan seisi kandungannya, namun keredaan Allah lebih aku utamakan berbanding denganmu. Dia kata betul, memang ayah sayang kau lebih daripada segala-galanya, tapi dalam mencari redha Allah, antara redha Allah dan sayang anak, maka redha Allah ini yang perlu aku cari. Sebab dekat akhirat kelak anak ni tak boleh nak bagi apa-apa manfaat dan syafaat, masing-masing bawa diri masing-masing, kan? Maka ketika itu kita perlukan kepada redha Allah Subhanahu wa taala, bukan redha manusia. Maka ini ketegasannya kepada anak dia. Walaupun beliau telah membuat banyak keputusan, ada juga dalam keadaan bila mana beliau ragu-ragu dalam meletakkan sesuatu keputusan. Manusia tetap akan ada kekurangan. Hebat macam mana pun manusia ni dia bukan maksudnya dia bukan Allah. Bukan maksudnya yang sempurna itu adalah Allah. Pasti ada dalam diri seseorang kekurangan, melainkan para nabi dan para rasul yang Allah SWT telah letakkan kepada mereka ini sifat maksum. Maka dengan sebab itu kita tak boleh taksub dengan seseorang. Dan bila mana kita tidak taksub, bukan berarti kita menjatuhkan atau dia menjatuhkan martabat, tetapi kena ada dalam diri kita bahawa manusia boleh berlaku salah. Itu baru betul tuan-tuan kalau kita letak benda begitu. Tidaklah sampai taksub, Tok Guru buat semua betul, siapa buat semua betul. Tak. Boleh jadi ada suatu ketika dia berlaku salah. Boleh jadi dalam suatu ketika ijtihadnya tak betul, sebab dia manusia. Bukan setakat oleh kita pun. Yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah wal jamaah meletakkan begitu dalam kita, dalam pada diri seseorang, siapa pun dia, ada kemungkinan untuk dia berlaku salah dan ada kemungkinan untuk dia berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu kita tak boleh taksub dengan seseorang. Siapa pun dia, tok guru ke siapa ke,
Maksudnya kalau dia nak tersalah itu ada boleh berlaku. Dan bukan bila mana dia melakukan sesuatu kesalahan kita terus kata oh dia ni tak alim, oh dia ni dah tak bagus. Tak. Dan mungkin kesalahan itu perlu diperbetulkan, kan? Okey. Walaupun beliau telah banyak membuat keputusan yang mengkagumkan ramai pihak, namun Shuraih tidak dapat mengelakkan daripada keraguan yang kadang-kadang mengganggu keputusan yang dibuat. Kadang-kadang bila walaupun dia seorang hakim yang hebat, ada kalanya dia tidak mampu untuk memberikan keputusan dalam sesuatu perselisihan yang berlaku. Yang mana apabila menghadapi kerumitan seperti itu, beliau menyerahkan urusannya kepada Allah. Sebab tu pada ceramah saya pertama pada waktu saya datang di sini, selalu saya mengatakan bahawa manusia ini hebat bagaimanapun dia, ialah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan kehebatan diri dia sendiri. Sebab tu Shuraih ini dia tahu, walaupun dia hebat dalam bidang kehakiman, ada suatu ketika dia tak mampu, maka tetap juga dia perlu bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Seperti mana kita bagi tahu hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia akan jawab la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan, tidak ada daya, melainkan daya dan kemampuan itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah sifat seorang hamba. Bila mana ada sesuatu perkara yang merosakkan, sesuatu perkara yang dia tak boleh nak memberikan suatu penyelesaian, maka dia akan bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya, sesungguhnya orang yang membuat keputusan ini hanyalah manusia seperti kamu semua. Aku membuat keputusan ini untuk menyelamatkan kamu dari neraka Allah. Jika aku tidak terlibat melakukan kesalahan yang dibawa ke hadapan ini turut berasa takut hukuman Allah di hari akhirat, maka kamu sepatutnya lebih berasa bimbang jika kes ini dibuka semula di mahkamah akhirat nanti. Allahu Akbar. Dia kata mungkin dalam meletakkan sesuatu keputusan, ada kalanya dia mungkin tersalah, kan? Tetapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang bersalah itu akan pasti dapat balasannya. Kan? Katalah A dengan B ini berselisih, A betul, B salah. Tapi bila dibentangkan hujah dan sebagainya, maka kesalahan itu seolah-olah bila dipertimbangkan, yang salah nampak betul, yang betul salah. Tapi kata Shuraih, dia kata dekat dunia begitu, tetapi tidak di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang perlu kalian bimbang. Di hadapan Allah nanti itu yang perlu kita bimbang. Dekat dunia ni mungkin boleh lepas takat tu, tapi dekat akhirat, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Kan? Hakim mungkin dia mendengar apa yang dibentangkan daripada apa yang ada ni. Kan macam tadi kes tadi, Sayyidina Ali dengan Yahudi. Yahudi tak dapat mendatangkan saksi. Jadi ketika itu kemenangan berpihak kepada Yahudi, sebab Sayyidina Ali dakwa tapi tak ada saksi. Walaupun pada hakikatnya Sayyidina Ali adalah yang benar, itu hak dia. Tapi hakim bila mana dia mengadili, maka dia perlu kepada benda tu. Dan dia katalah Yahudi ni menang. Katalah kalau Yahudi itu bukan orang Yahudi tapi adalah orang Islam, yang ni yang menang. Maka kata Shuraih, kalau dekat dunia ini mungkin aku melepaskan kalian begini, tetapi tidak di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah tidak pernah menzalimi mana-mana makhluk, mana-mana hamba dia. Adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika Nabi pernah berjalan dengan para sahabat, dan ketika itu ada 2 ekor kambing yang sedang bergaduh. Kan, kambing yang ada tanduk, gaduh-gaduh, tanduk seekor ni kena. Maka Nabi SAW kata, di hari akhirat kelak 2 ekor kambing ni akan dibangkitkan semula. Maka yang menang dekat dunia ni, nanti dekat akhirat dia akan kalah. Maka dia akan berlawan balik. Kalau dekat dunia katalah A dengan B, yang menang yang ni mati. Dekat akhirat Allah bangkitkan balik, yang ni pula menang, yang ni mati. Kemudian barulah Allah akan hancurkan mereka. Adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu mungkin kita boleh rasa dekat dunia walaupun kita bersalah, tapi kita menang dengan pengadilan yang ada. Tetapi dekat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala kita kena rasa lebih takut. Kan? Itu orang yang ada iman, orang yang ada dalam diri dia takwa, orang yang ada dalam diri dia ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lebih mementingkan kehidupan akhirat, yang mana akhirat ini tidak akan ada sesiapa pun yang akan zalim di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang akan mendapatkan hak mereka masing-masing.
Maka ketika itu apabila pihak saksi terus bertegas agar dijatuhkan hukuman kepada tertuduh, sedangkan Syuraih berasa ada kekaburan pada kes tersebut, beliau mengingatkan dengan katanya, aku menghukum berdasarkan bukti dan saksi, bukannya dengan sangkaan. Namun kamu semua harus ingat bahawa ketetapan ini tetap tidak dihalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan, kalau orang yang beriman dengar benda ni bergetar hati, tak apalah kan. Biar dekat dunia ni settle gitu, tak apa, jangan dekat akhirat tersangkut kan. Hidup akhirat itu adalah lebih utama tuan-tuan kan. Dunia memang boleh lepas, tapi dunia ni sementara. Akhirat itu yang perlu kita lebih risau dan lebih perlu kita bimbang. Maka dengan sebab itu sebenarnya dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kena rasa takut, tetapi tidak takut, perlu lebih takut bila mana dosa kita bersangkutan dengan manusia. Kerana kalau dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Kita buat dosa pada waktu malam, siang hari kita beristighfar, Allah ampunkan dosa kita. Walaupun sebanyak buih di lautan, Allah boleh ampunkan dosa kita. Tetapi kalau dosa kita sesama manusia, Allah akan lepaskan kita sesama manusia. Sebab tu dengan manusia ni perlu lebih kita bimbang. Mulut kita, percakapan kita, buat zalim, hutang dan sebagainya, janganlah keluar dekat mulut orang tu. Tak apalah kat dunia kau lepas, tapi kat akhirat aku tunggu kau, aku cari kau. Susah tuan-tuan. Kalau dah dijamin kita masuk syurga, tetapi dengan kenyataan begitu tiba-tiba ada tersangkut, selesaikanlah dekat akhirat. Na'udzubillah. Sebab tu ada sahabat Nabi kan, yang mana Nabi kata, kalau kalian nak tahu ahli syurga, inilah orang dia. Kemudian bila para sahabat ni, dia kata macam mana, apalah amalan dia ni sehingga dia boleh disebut oleh Nabi sebagai seorang ahli syurga. Sahabat ni pun berlakon untuk jadi tetamu dekat rumah orang ni, nak tengok apa amalan dia. Tengok malam pertama tak ada apa-apa pun yang pelik berlaku. Maksudnya tidak pula bangun malam, tidak pula malam tu berzikir sampai siang, tak. Begitu juga malam-malam yang seterusnya, akhirnya dah tak tahu, tanya, aku sebenarnya bukan apa, cuma nak tahu je, kenapa Nabi SAW kata kau ni calon syurga? Apa amalan yang kau buat sehingga kau boleh mendapat jaminan daripada Nabi sebagai ahli syurga? Dia kata, aku pun tak tahulah, tetapi apa yang biasa aku buat pada setiap malam sebelum aku tidur, aku maafkan semua orang yang pernah buat silap dengan aku, dan aku pastikan bahawa aku tak ada masalah dengan manusia. Bukan benda yang kan. Sebab tu dengan manusia ni kena berhati-hati. Seorang perempuan ahli ibadah, tapi Nabi kata dia ni di dalam neraka. Pelik orang, kenapa Nabi SAW? Para sahabat tanya, ya Rasulullah, ini bukan ahli ibadah, puasanya, zakatnya, solat dia, ahli masjid dan sebagainya. Kemudian Nabi kata, sesungguhnya dia tidak menjaga lidahnya dengan jirannya. Ibadahnya dengan Allah, Masya Allah, tabarakallah, tapi mulut dia dengan jiran tak boleh nak jaga. Dan akhirnya dengan sebab itu dia dimasukkan ke dalam neraka. Sebab tu ada hadis yang Nabi tanya para sahabat, siapakah di kalangan yang kalian tahu orang yang muflis? Sahabat cakap, orang yang muflis itu orang yang dah habis harta dia dekat dunia, tak ada apa-apa dah. Nabi kata tidak, orang yang datang dekat hari akhirat kerana dengan dosa dia tak jaga mulut dia, tak jaga tangan dia, akhirnya orang datang dekat akhirat tuntut, maka dia terpaksa memberikan pahala-pahala yang ada pada dia pada orang yang dizalimi sampai dia dah tak ada pahala lagi, dan datang orang lain tuntut lagi, dan akhirnya dia terpaksa mengambil dosa orang, dia tanggung. Na'udzubillah. Sebab tu dosa dengan manusia ni tuan-tuan sangat perlu kena jaga. Hati-hati dalam Facebook, dalam WhatsApp, kita nak mengata orang, kita nak fitnah orang kan. Tambah-tambah dalam keadaan kita zaman-zaman fitnah ni, lagi kena jaga tuan-tuan. Benda yang kita tak pasti jangan kita sebar. Benda yang bukan nampak depan mata jangan mudah untuk kita menghukum itu dan ini. Kerana dia bukan sahaja setakat dekat dunia, tetapi sampai ke hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tengok macam mana Syuraih ni, dia bagi tahu kepada orang yang dihakimi, dia kata, dekat dunia kalian boleh lepas, tapi jangan lupa hakikat yang sebenar di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Syuraih juga turut dikenali dengan nasihat-nasihat ikhlasnya kepada umat Islam, dan dia juga antara orang yang suka memberi nasihat. Antara contohnya ialah cerita seorang lelaki yang dinasihati Syuraih. Lelaki ini sering menceritakan masalah peribadinya kepada orang lain sehingga didengari oleh Syuraih. Dalam zaman hidup dia ni, dia pernah nasihatkan seorang lelaki. Apa lelaki ni suka buat? Lelaki ni suka cerita masalah dia dekat orang.
Jumpa tahu tak aku ni ada masalah sekian, aku dengan bini aku sekian. Jumpa orang B, itu juga dia cerita, awak tahu tak saya ni sebenarnya ada masalah sekian. Jumpa C, dengan C pun dia cerita juga. Segala masalah dia habis semua dia cerita dekat orang. Sekarang ni lagi mudah, letak aje kat Facebook. Oh sekian. Habis. Orang tahu masalah dalam rumah tangga. Saya kadang-kadang dengan kawan-kawan dia nak tahu ada masalah ke tidak, tengok je status. Tengok je Facebook dia, kan. Kalau ada tengok status pelik-pelik ni, dia bergaduh dan ini. Ni adalah benda dia tak puas hati ni, kan. Kau tunggu, kan. Apa saya tak puas hati, maksudnya lagi mudah. Ni komat kita sambung ikut lepas azan nanti insya-Allah sikit. Tak banyak, sikit je lagi kisah Syuraih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kita sambung sikit berkaitan dengan nasihat Syuraih kepada seorang lelaki
Yang mana lelaki ni dia suka cerita masalah dia pada semua orang yang dia jumpa. Dan sampai kisah itu pada Syuraih sendiri. Dia kata Syuraih turut dikenali dengan nasihat-nasihat yang ikhlas kepada umat Islam. Antara contohnya ialah cerita seorang lelaki yang dinasihati Syuraih. Lelaki ini sering menceritakan masalah peribadinya kepada orang lain sehingga didengari oleh Syuraih. Suatu hari Syuraih dengar yang lelaki ini cerita tentang masalah dia. Kemudian Syuraih panggil dia. Maka Syuraih mengingatkannya. Kata Syuraih, wahai saudaraku, setiap orang yang kita temui ialah orang-orang yang menyayangi kita atau musuh kita. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, ada dua golongan dalam orang yang sentiasa bermuamalah dengan kita. Sama ada orang yang menyayangi kita ataupun orang yang membenci kita. Kita tak boleh paksa orang sayang kita, tak. Kan, dalam hidup kita ni mesti ada dua golongan ni. Sama ada yang suka ataupun yang tak suka. Jadi kata Syuraih, dalam hidup kita ni pasti akan ada orang yang menyayangi kita ataupun orang yang memusuhi kita. Maka jika kita menceritakan kesusahan kita kepada orang yang kita sayangi, kalaulah kata kita sembang-sembang masalah kita tu, kita cerita kita tu kena pada orang yang kita sayang, maka ketika itu orang-orang ini dia akan turut rasa simpati dan sedih kepada kita. Dia akan cuba untuk bantu kita selesaikan masalah. Tetapi dia kata sebaliknya, kalaulah apa yang kita ceritakan itu terkena pada orang yang memang tak suka kepada kita ataupun memusuhi kita, maka kisah-kisah kita tu, cerita-cerita kita tu akan menyebabkan dia rasa gembira, kan? Dan ketika itu dia boleh menjatuhkan kita. Jadi dengan sebab tu berhati-hati dalam kita nak menceritakan masalah kita. Boleh kita cerita, tapi kena pastikan siapakah orang yang kita nak cerita tu. Bukan dengan semua orang kita boleh nak cerita masalah kita, kan? Sebab dalam hidup ni ada orang suka dan ada orang tak suka. Orang yang suka kita tu mungkin dia boleh bantu kita, tetapi orang yang tak suka maka dia akan mengambil peluang masalah kita itu untuk bertepuk tangan ataupun untuk menjatuhkan kita, kan? Dia ambil kesempatan benda tu. Maka kata Syuraih, dia kata, wahai saudaraku, dia kata, oleh itu, dia kata, aku nak cerita dekat engkau, dia kata, sesungguhnya mata aku ni, sebelah daripada mataku ini sudah tidak berfungsi sejak 15 tahun yang lalu. Aku ada mata aku yang sebelah ni dah 15 tahun tak boleh melihat. Tapi aku tak cerita pun dekat siapa-siapa melainkan kamu, kerana aku nak tahu, nak cerita, maksudnya nak cakap kat dia ni bahawa bukan semua benda boleh kita nak cerita dekat orang, kan? Dia kata, aku tidak dapat melihat manusia dan jalan serta segala benda yang lain dalam tempoh itu. Alhamdulillah, aku tidak memberitahu sesiapa pun tentangnya melainkan kepadamu, agar kamu boleh mengambil pelajaran. Maka kau pernah membaca, kan? Dia kata kisah Nabi Yusuf, yang dalam surah Yusuf, Nabi Yaqub, kan? Apa ayat dia? Nabi Yaqub ketika mana dia berada dalam keadaan sedih, Nabi Yusuf hilang, kan? Nabi Yusuf dikatakan mati. Kemudian anak dia pula Binyamin juga, bila mana dibawa oleh abang-abang dia juga tak dapat balik. Maka ketika itu yang disebut di dalam diri dia kepada Allah, innama ashku basi wa huzni ila Allah. Yang dia kata, sesungguhnya aku hanyalah mengadukan kesusahan dan duka citaku kepada Allah. Maksudnya, bila mana kita ada masalah, jangan kita cari manusia dulu, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian baru cari manusia. Dan cari ni pula bukan semua orang kita boleh cerita. Kita kena tahu siapa di kalangan kita ni kawan yang betul-betul bila mana kita susah, inilah, kan? Kita ada kan dalam hidup kita orang tertentu, dan bukan semua orang kita boleh cerita, kan? Begitu juga dalam hidup, bukan semua. Walaupun kadang-kadang kita berumah tangga, bukan semua benda boleh cerita dengan isteri. Ada benda yang ni isteri boleh tahu, tapi tak boleh, ada yang dia boleh tahu dan ada dia tak boleh tahu. Begitu juga dengan mak. Saya rapat dengan mak saya, apa-apa cerita semua dengan mak, mengadu dengan mak. Tapi bila ada masalah dengan isteri, mak tak jadi dah tempat mengadu. Kalau aku cerita kat mak aku, kan masalah kerana dia nampak buruk pula isteri, kan? Maksudnya kita ada orang-orang tertentu yang boleh untuk kita cerita, bukan pada semua orang, tetapi pengaduan kepada Allah itu adalah lebih utama. Maka jadikanlah Allah sebagai tempat pengaduanmu dalam menghadapi tekanan dan kesusahan hidup. Dia lebih menyayangimu dan dapat membantumu
Semoga Allah merahmati Khalifah Islam kedua, Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu, dengan firasatnya yang benar itu. Sebab tu orang-orang alim dia ada firasat-firasat dia yang tersendiri. Sayyidina Umar bila mana melihat keberadaan Shuraih, maka dia kata ini orang yang takut Allah Subhanahu wa taala. Maka dilantiknya Shuraih menjadi hakim, maka firasatnya tidak salah. Kan? Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar tidak salah dalam meletakkan Shuraih sebagai hakim. Lahirlah seorang hakim Islam yang hebat, yang menjadi pembangkit kesempurnaan pembentukan sistem pelaksanaan undang-undang dan mahkamah Islam. Jadi itu antara kisah yang ada. Kalau nak baca kitab Shuraih ni mungkin banyak lagi, tetapi yang dibawa oleh Dr. Zahazan ni hanya 2 kisah, 3 kisah sebagai pedoman, sebagai kita punya pengajaran dalam kehidupan. Maka di sini dinyatakan 5 pengajaran yang hikmah yang boleh kita ambil daripada kisah yang kita dengar. Yang pertama, Islam mengutamakan keadilan sejagat dan bersifat menjaga hak semua golongan tanpa mengira pangkat, kedudukan, harta, bangsa, warna kulit. Inilah keistimewaan keadilan Islam yang digeruni oleh musuh Islam. Kan kita tengok kisah yang pertama, walaupun dengan seorang Yahudi, maka dia tetap juga atas landasan sehingga akhirnya Yahudi ini memeluk Islam. Itu agama Islam yang sebenar. Kalau kita pegang betul-betul, insya-Allah tanpa ada prejudis kepada mana-mana pihak, itu adalah keadilan agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam diajar agar mengutamakan kebenaran walaupun di hadapan seorang ketua negara. Andainya konsep ini disuburkan, dipraktikkan dengan betul, nescaya tiada pemimpin negara yang berani untuk melakukan penyelewengan. Mahkamah merupakan institusi yang menjaga hak semua orang. Oleh itu, hakim yang menerajui wajib menyedari tentang tanggungjawab besar ini dan tidak mengotorkan institusi tersebut dengan melakukan hukuman yang palsu kerana hendak memuaskan hati sesetengah pihak yang membeli kebenaran dengan wang ringgit. Akhirnya yang menjadi mangsa ialah golongan bawahan yang lemah dan tiada tempat pergantungan. Pengadilan yang menepati kehendak Allah mampu membuka mata masyarakat yang bukan Islam dan menyebabkan hati mereka terbuka untuk menerima Islam, dan akhirnya proses kehakiman dalam Islam amat berbeza dengan ciptaan manusia kerana sistem pengadilan ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam yang hidup dalam sistem kehakiman sivil ciptaan manusia perlu yakin dan cuba untuk mengembalikan kehakiman Islam yang sebenar menurut acuan Al-Quran dan As-Sunnah dan ijtihad para ulama. Hakim Shuraih telah membuktikan keyakinannya yang tinggi kepada proses kehakiman Islam walaupun dia yakin kebenaran berpihak pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan kisah yang kita baca tadi. Jadi mudah-mudahan dengan kisah-kisah begini dia memberi motivasi dalam kehidupan kita sebagai pedoman, sebagai petunjuk. Mudah-mudahan bila mana kita menyelusuri sejarah-sejarah kehidupan orang-orang yang hebat, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia boleh memberikan keyakinan kepada kita bahawa agama kita adalah agama yang benar, agama yang adil, dan sekiranya kita berpegang benar-benar dengan agama yang ada pada diri kita, maka dia akan membawa kepada ketenteraman, keamanan dalam dunia yang sejagat ini. Jadi sekadar itu untuk pada perjumpaan kita pada malam ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat untuk diri kita semua. Jadi segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang lemah itu adalah kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya dan kita semua. Kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insyaallah pada pengajian yang akan datang kita akan baca kisah yang kelima, iaitu berkaitan dengan tajuk dia letak kat sini, ya Allah, aku tidak mahu menjadi pemimpin Basrah. Jadi nak tahu apa kisah dia, insya-Allah pada perjumpaan yang akan datanglah kita akan baca kisah yang kelima. Saya baca dalam buku ni mengikut bab ya tuan-tuan, daripada 1, 2, 3, 4 dan yang kelima. Maksudnya bukan pilih-pilih, kita ikut turutan kisah yang ada. Jadi mudah-mudahan dia memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.